Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat dan salam bahagia. Anda sedang mendengarkan Sembang Apa Kau. Kita dapat banyak email yang kata korang bila nak sembang seram kan. Korang sembang banyak benda gosip-gosip je hari ni, betul tak? So tajuk kita hari ni, kita nak kongsikan pengalaman seram anda. Tapi sebelum tu, Sembang Apa Kau hari ini dikuasakan oleh Miracle, sebuah produk kecantikan yang berasaskan batu permata. Sedap kat suara aku. Betul, sedap. Okay guys, Sembang Apa Kau hari ni korang bersama dengan Man, Saya Duki. dan kita ada tetamu jemputan untuk topik kita hari ini. Siapa tetamu jemputan tu? Yang pertama kita ada Nat. Nak macam tu memang macam tu tak. Terima anda. Risa. Dia kena seram. Kita ada Nat dan kita ada Risa. Jadi kalau korang nampak orang lain selain daripada kami berempat, Alah, itu bukan orang. seram pula. Ada orang lain ke kat sini? Kita buka je. Ya betul, kita berempat saja. Kamera ni pun kita yang tekan record ni tak ada orang sini. Betul tu. Jeng. Sebab Apa tu? ada orang cakap ni, sebelah Duki siapa? Kau jangan. Bantai. Alright, Sembang Apa Kau hari ni kita akan teruskan dengan topik kita, pengalaman seram korang. Siapa nak mula dulu? Siapa ada cerita yang paling seram? Itulah. Okay, so cerita pasal pengalaman seram kan, yang confirm semua individu, semua orang mesti confirm ada pengalaman seram. Sebab aku tak pernah jumpa lagi orang yang tak ada pengalaman seram. Betul lah. Betul. Dia Dia, paling dia nampak ke tak nampak pun still ada betul. seram kan? Dia paling tidak pun kan, kalau tak ada pengalaman seram dengan makhluk ke apa kan, dia macam mesti ada pengalaman seram dengan orang. Jumpa orang, muka dia seram. Seram. Pernah. Tadi Betul ada lah. berbual dengan Nat tadi. Dia kata rotek mati pun seram. Betul. Betul. Pengalaman seram kita sebenarnya tak terhad kepada hantu je lah. Kita nak tanya pengalaman seram. Okay, first kita cerita pasal pengalaman seram waktu korang dekat sekolah. Dekat sekolah ni, kalau sembang seram, semua sekolah sama je. Sekolah ni tempat seram. Betul. Kan? Mesti ada hantu Jepun. Askar Kau kawan pelik lah, sekolah memang buat dekat kubur Jepun ke macam mana? kan. Dia macam ni macam dekat situ ada kubur Jepun, jom kita buat sekolah. Macam mana arkitek ni Kan. Aduh, aku Lepas tu tak satu faham. lagi, ada makcik Karipap. Yes, kalau sekolah tu Kan. sekolah asrama, confirm ada hantu makcik karipap. Makcik Karipap aku boleh terima lah. Dia nak meniaga. Dia banyak budak. Kita terus dengan cerita seram kita hari ni. Yang pertama, cerita seram masa korang dekat sekolah. Okay, kita Okay. mula dengan Risa dulu. Okey, dia macam dulu pernah duduk asrama tau. Lepas tu kita macam masa kecil-kecil tak adalah macam nak takut sangat pun. Bukan takut lah, macam tak nak percaya benda tu. Sebab kita tak pernah nampak. Kenapa kita nak percaya kan? Lepas tu ada sekali tu dia startnya sekolah tu sekolah baru. And then ada sekali tu dia macam sekolah baru ni macam biasanya akan panas sikit. So macam kita biasa buka tingkap apa malam-malam kan. Betul. Stay up. Lepas tu dia macam panas. Biasalah bangunan baru kan, dia macam panas sikit kan. So malam memang kita orang tak pernah tutup tingkap. Malam ke siang ke tak pernah tutup tingkap. Ada sekali tu meja study tu betul-betul sebelah tingkap tau. Okay. Jenis rasa yang lansir putih macam tu, putih ke krim macam tu. Ada satu malam tu dia panas yang tiba-tiba macam yang panas. Lepas tu tiba-tiba kita rasa feel sejuk tu, macam sejuk je tiba-tiba. So macam waktu tu macam Sejuk malam. sejuk malam. So, dia panas ke dia sejuk? Dia cuaca yang panas malam. Sebab tu kita buka tingkap. Tapi tiba-tiba rasa kita tengah fokus buat kerja, tiba-tiba rasa macam sejuk je macam tu. Tak ada aircon ke? Asrama dulu tak ada aircon. Oh, ya. Lepas tu
Masa tu malas nak layan lagi kan. Macam sebelum 2-3 hari sebelum tu adalah dengar cerita member cakap benda yang sama kan. Tapi macam malas nak layan apa semua. Cerita yang sama, Cerita yang macam orang cakap macam ada something tak kena dekat asrama tu. Macam ada yang kena usik lah apa semua. Tapi macam malas nak layan. Yelah macam pelik lah kan, tingkat 4 macam ada benda lalu. Takkan macam malam-malam tengah malam ada burung ke apa semua kan. Ni asrama sekolah menengah ke sekolah menengah. Sekolah menengah. So benda ni jadi tingkatan apa? Tingkatan 4 ke 5 entah. Oh, dah agak besar jugalah. Sebab tu macam yelah macam fikir benda kita tak nak jumpa kan. Kenapa kita nak percaya benda tu kan? Kita percaya tapi kita tak perlulah takut-takut benda tu kan. Masa ada sekali tu dia macam still nak usik kita. Dia macam, tapi kita macam nak layan. Sampai satu tahap tiba-tiba bunyi orang ketuk pintu yang macam kuat gila, yang macam orang tengah takut nak masuk ke bilik tu macam tu. Dia ketuk yang bunyi menggelabah tu macam kuat gila dia tu. Itu berapa orang dalam bilik? Satu bilik tu 2 orang. Waktu tu kebetulan minggu tu Risa punya roommate tu dia tak ada minggu tu. Dia balik kot macam mana, balik kampung. Tapi seorang-seorang lah ni dalam bilik. Waktu tu seorang-seorang je. Tu macam baru dia datang. Macam waktu ada dormit tak ada pula dia nak kacau kan. Tapi ada je lah dengar-dengar dia cerita kan. Tapi kita macam tak ada apa-apa ni saja nak takutkan aku. Roommate tu maksudnya roommate tu dia pernah kena lah kot. Tapi kita macam malah nak percaya kan benda-benda macam ni. Tapi sekali tu bunyi yang macam kuat gila, orang nak ketuk nak masuk. Dan itu pukul berapa? Pukul 4 macam tu kot, 3-4 macam tu. Dekat nak subuh tu lah. Pukul 3-4 macam tu lah kot. Dan tu tengah tidur ke macam ni? Tak, masa tu tengah tak tahu lah buat apa. Study lah kot. Kalau ikut logik, kita nak buka tak pintu waktu tu? Kalau aku macam memikirkan pukul 4 logik lah. Kadang-kadang member datang nak lepak ke apa kan. Tak logik kalau perempuan. Kalau asrama sekolah aku itu warden tu. Kalau kau tak buka lagi kau kena sebat. Tapi tunggu kat dia dengar dah dia cakap buka pintu. Ni tak ada, dia ketuk pintu tu macam nak roboh pintu tu. Dia ketuk pintu macam nak roboh. Dia ketuk macam kuat. Aku rasa ni budak sebelah. Budak bilik sebelah nak terberak. Toilet kat luar. Itu bukan toilet. Mengigau manalah tahu kan. Mungkin lah ada orang sleepwalking ke apa. Tapi itu je lah pengalaman yang ada. Tu baru start macam tu baru start. Tu yang macam baru starting macam benda ni ada. Tak bagi. Tunggu di situ. Ini yang panjang-panjang ni, yang seram ni baru start. Tak tahu penghujung dia macam mana kita tapi tu permulaan yang macam benda ni sebenarnya kita kena percaya macam tu. Betul. Jadi tadi buka ke tak? Tak. Biar je. Terus tutup terus buka semua lampu, tarik selimut, dah tidur. Pukul 4 nak tidur dah. Dah tu macam tu nak buat apa? Nak buka tak macam tak boleh nak buat apa kan? Boleh bangun ke sekejap lagi kelas? Tak kisahlah, tu nombor 2. Yang sekarang ni yang kita kena kita takut benda tu lagi dekat dengan kita. So daripada kita nampak betul-betul depan, so better tarik selimut dah. Buat tak tahu je. Berani Aku kalau tak berani tarik selimut tu. Takut dia baring sebelah. Janganlah. Tak nak buka Baring sebelah tak apa. Okey lagi baring sebelah pusing baru nampak kan. Ini atas badan. Angkat selimut tu macam ada kepala. Tak pernah kena terhimpak badan. Itu dia pengalaman Lisa dekat sekolah menengah. So macam mana pula dengan pengalaman Nat dekat sekolah? Sebab topik yang first ni kita start dengan pengalaman seram dekat sekolah. Kat asrama. Tak kisahlah sekolah rendah ke sekolah menengah ke sekolah. Kalau pengalaman Nat dekat sekolah menengah asrama, dulu Nat satu asrama dengan akak Nat lah. Akak Nat tu memang boleh nampak benda ni. Dia memang daripada kecil sampai ke besar boleh nampak lah. Kalau setiap kali kita orang balik, macam balik rumah, lepas tu balik ke asrama balik,
Dia mesti kena histeria. Mesti benda akan masuk dalam badan dia. Benda barulah. Sebab Histeria. histeria. Aku dengar dia cakap histeria. Pakai maksud. Histeria. Itu seorang wanita yang sudah berkahwin, dia tengah Gembira. gembira. Oh, banyak maksud histeria. Dia kalau sekali kali masuk ke asrama tu mesti ada benda berlainan, mesti akan masuk kat badan dia. Benda baru. Setiap hari. Tak, setiap kali kita orang balik macam kan kita mesti dekat asrama mesti ada cuti kan. Cuti. Setiap kali balik cuti hujung minggu. Setiap kali balik cuti. Balik wajib. Dia mesti kena masuk benda baru. Seminggu mesti ada kat sekali. sana. Seminggu sekali. Mesti masuk. Sampai bila tu? Seminggu sekali tu. Daripada bila Sampai kita orang tak duduk sana lagi lah. bertahun-tahun tu lah. Tahun tu lah. So bertahun-tahun tu berapa tahun? Tu pasal kita orang tak akan balik tiap-tiap minggu. Kita orang akan balik macam kalau hari hujung tahun ke, cuti ke, baru kita orang akan balik. Dia mesti kena. Lepas dia kena, lama gak lah dia kena sebab situ mungkin kawasan-kawasan yang agak keras lah. Sebab sekolah Nat kat mana? Johor. Dulu Johor dekat Indapura. Nama tempat tu Indrapura. Nama sekolah, nama tempat tu lah. Lepas dah kena tu, okey, panggil ustaz semua. Agak lama agak lah, dalam sejam setengah macam tu. Berubat. Berubat. Untuk keluarkan benda tu. Dia lain-lain makhluk ke yang masuk? Macam-macam kat situ, macam-macam. Hantu Jepun ada. Macam-macam. Dia je boleh nampak. Dia cakap Jepun ke macam mana? Ada dia cakap Jepun, dia cakap bahasa macam-macam bahasa. Setiap kali dia mana sekolah Nat ni international school lah. Kau mungkin kau mungkin kena bunuh ke apa ke. Dulu kan kita kan ada macam-macam ni kan. Sejarah kan. Takkanlah diorang bunuh bergatur ikut bangsa pula. Okey Cina sini. India, lo belato mau kena potong Tapi dulu kan macam kita dijajah kan. Kita dijajah. Mungkin lah tu kan setiap kali. Dulu penjajah. Kan ada Jepun, ada Chinese, ada British. Habis dia tunggu. So dia queue lah. Itu yang aku cakap tadi tu. Nak bunuh pun mau kena beratur. Itu jadi macam madu tiga tu. Hidup susah, mati pun susah. Lepas tu Nat, dalam selagi habis tu kenapa tak pindah je sekolah? Sebab yang kita tahu, kalau orang kena histeria ni bukan sedap kat badan dia tau. Sakit tau. Dia penat. Memang penat. Lepas dia kena tu memang macam penat, badan dia letih gila. Macam orang kena belasah kan tu. Badan dia macam lemah gila dalam 2-3 hari tu kan. Walaupun kita dah balik, cikgu bagilah rehat kan macam tu. Kalau setiap kali kita orang habis cuti balik asrama tu mesti kena. Nat lah yang gelabah kan. Sebab Nat kena jaga dia. Kadang-kadang lalu berjalan dengan dia pun macam rasa seram je. Seram gila. Lepas tu adalah satu hari tu tak tahu makhluk mana yang datang. Time tu siang tau. Dia baru je time tu dekat sekolah. Kita orang pergi sekolah. Lepas rehat, time rehat tu kita orang pergi makan dengan dia. Baru sama-sama makan. Lepas tu tengah hari tu, lepas tu tengok dia dah tak ada dekat sebelah Nat. Tak tahu gimana. Lepas tu orang dah pergi semua kat Nat. Kawan-kawan Nat pergi kat Nat. Weh, kakak engkau tu dekat atas yang tingkat atas sekali. Dia duduk dekat tembok tu, dia buat macam ni. La macam tu. Rasa macam mana dia boleh naik? Dia panjat macam ni. Daripada bangunan ni dia panjat. Tak tahu macam mana dia panjat, tapi dia panjat laju. Ada seorang budak lah yang nampak macam tu. Dia panjat laju terus ada kat atas. Ada kat atas. Lepas tu dia sampai sekolah sebelah, cakap macam ada budak nak bunuh diri. Padahal dia kena rasuk kan. Lepas tu dia siap, dia duduk macam tu macam mana? Macam tu dia goyang. Macam mana orang panggil dia tu kan?
Tak, ada seorang budak tu tarik dia dari belakang. Lelaki lah, tarik dia dari belakang dia. Kalau tidak. Tak adalah akak Nat lagi jangan urah. Budak yang tarik akak Nat tu jadi abang ipar tak? Tak jadi. Tak sempat jadi, tapi dia dapatlah anugerah daripada daripada ni. Apa nama panggil? Sekolah lah. Daripada sekolah. Okey lah, adalah reward. Dapatlah Dia kalau dapat kahwin tu penyelamat. Ini cerita Korea ke? Ni cerita seram. Korea. tak boleh. Dia manalah tahu dia macam bibit-bibit percintaan ni kita tak boleh jangka bila dia akan berlaku. You ingat tak masa I kena rasuk? You ingat tak masa Main-main Tapi cerita pasal kena rasuk ni kan, dia macam ada sekali tu kan, masa kecil Pernah dia kena macam rasuk? saudara atuk saudara kot macam tu, lebih kurang lah. Biasa macam kita tidur, kalau balik kampung kita tidur apa kita panggil kat Tidur dia? ramai-ramai lah. Kat depan tu kan. tidur sepah tu. Tidur sepah tu. Rumah kampung, rumah kayu macam tu kan. Lepas tu tiba-tiba dalam macam tengah malam macam tu, bunyi yang macam orang berjalan hentak kaki yang kuat lah. Rumah papan ni. Ni kecil-kecil aku selalu buat. Tapi tengah Kau malam. tu. Tapi Kecil-kecil aku selalu buat. Tong marah tak dapat. macam tu. Tapi waktu tu yang pelik, semua orang tengah tidur, tiba-tiba bunyi tu daripada bilik. Tengok waktu tu kan, macam atuk saudara macam tu. Dia dah jadi macam dia macam merangkak, lepas tu dia macam hentak lantai. Lepas tu tiba-tiba dia menjerit, tapi dia bercakap bukan bahasa kita, yang kita tak faham pun. Siam kot, tak Bahasa pasti. Siam Ya kot. Lepas tu apa jadi? Lepas tu bila dia dah buat macam tu, macam adalah yang sedar kan, sebab macam dia dah merangkak macam tu. Lepas tu dia macam jerit, macam ya orang kena rasuk kan, dengan rambut yang macam panjang. Ni siapa yang kena? Atuk saudara macam tu lah, lebih kurang macam tu. Dia dah tua dah, dia macam, padahal dia bukan boleh berjalan sangat pun. Tapi Dia macam kita kena, dia bangun kita kena papa semua. Tapi ada Tapi sekali dia ada tenaga untuk buat waktu tu dia macam dia dah jadi lain. Dia kalau nak bangun pun kita kena papa, tapi ni dia siap boleh merangkak lagi. Ush. Habis macam mana dia terselamat? Dah waktu tu sebab macam dia macam sebelum ni dia pernah kena. Kita orang bawa balik rumah tu pun sebab tak ada anak dia macam nak kena outstation macam mana, so tumpang rumah kita. Tapi malam tu kebetulan jadi macam tu. So nak tak nak call lah ustaz apa semua datang lah. Tapi masa nak call ustaz tu lamalah duration dia nak okey tu, sampai muntah, keluar rambut, muntah keluar paku yang berdarah. Tapi kalau macam ni biasa dibuat orang. Memang lah. Memang dibuat orang. Memang dibuat orang. So macam tak tahulah datang dari mana-mana orang yang buat tu. Macam ustaz mungkin tahulah kot, tapi macam sebab kita orang tak nak tahu kan daripada siapa. Sebab macam tak nak ada ni kan. Sebab ustaz cakap orang dekat-dekat je yang buat tu. Tapi kenapa? Okey, Risa kata umur dia dah tua kan. Tapi kenapa orang buat dia? Benda tu dah rupanya macam Ke memang sebelum ni memang dah sebelum ada? ni pernah ada, cuma kita tak tahu sebab kita tak duduk serumah kan. Tapi waktu tu tiba-tiba yang macam kebetulan orang tu duduk kat rumah kita. So dah macam kelang kabut lah, sampai satu besen tu penuh dengan paku. Muntah dia. Muntah. Memang witness lah. Memang witness ada paku kat dalam. Nampak kita boleh nampak paku tu. Sebab aku kalau orang cakap macam muntah rambut, muntah paku, aku macam kurang nak percaya tau. Sebab tak pernah berlaku depan mata kan. Tapi ni memang risau. Memang ada. Macam mana sih? Rambut tu memang rambut yang macam betul-betul dia macam bihun wanita. Tak, Satu yang tapi keluar kalau muntah rambut boleh paku fikir tak lagi. ada. Mungkin Biasanya- kita ada habit makan rambut lah. Biasanya Macam kucing. kita biasa dengar rambut dengan kuku. Kuku? Kuku aku tak pernah dengar. Aku biasa dengar paku, jarum. Paku pun biasa ya, jarum, Macam benda-benda tajam. Kan?
benda dia tajam. Sebab orang kata nak hantar santau macam tu lah cara dia. Tak tahu, Wallahualam lah. Aku ni pun bukan bijak sangat bab ni. Betul. Kan? Alright, kita dah dengar Nat dengan Risa punya pengalaman kan. Okay, so macam kau sendiri kan, kau daripada Sarawak ada pengalaman seram apa-apa tak? Sebab kalau kau tanya aku kan, aku daripada dulu kecil-kecil aku bayangkan Sarawak ni dia macam banyak benda seram. Sebab kalau dekat Sabah kita ada Borneo Headhunters. Betul tak? Apa Sabah tu Sarawak? Oh, Headhunters tu Sarawak. Tengok tu saya dah salah dah tu. Nampak. So kalau Headhunters ni, cerita je Headhunters, kita orang sampai dekat Semenanjung ni tahu kan. Dia orang potong kepala untuk letak dekat jambatan ke apa semua tu. Style macam tu. So macam kau daripada Sarawak, apa pengalaman kau? Aku sumpah tak ada kan. Sumpah dengar cerita orang pun, cerita masa sekolah tu macam yang biasa sini lah, macam sekolah tu je pun berkawat, benda-benda klise. Jadi aku rasa macam malah nak ambil pot kot. So aku sekolah bukan asrama ni sekolah, aku sekolah harian. So aku tak ada ni sangat. Bila aku dah habis SPM apa semua, baru aku masuk Politeknik, masuk Uni KL, baru aku datang sini kan. So bila time dah besar tu, ya kita mana ada fikir takut ke apa. Time tu nak enjoy je, lepak ke kawan, main Dota, main game ke apa. So sampai pukul 4 pagi dari tengah malam kan. So benda tu tak tahu lah, mungkin tak fikir sangat kot. Aku tak ada cerita seram yang menarik. Tapi tak pernah jumpa ke apa-apa kat highway ke? Kat highway tak pernah. Tapi pernah lah pergi macam dekat, aku drive. Time tu ada family lah. Aku drive, aku tak tahulah family aku nak bawa pergi mana lah. Pergi rumah kawan ayah aku. Tapi time tu yang aku pelik, rumah dia lalu kubur boy. Kubur, literally kubur. Kau masuk Jalan kampung lah. jangan rumah kampung lah. Macam mana aku nak cakap lah? Macam kau pergi tanah perkuburan, lalu tanah perkuburan. Seram. Mana kau Malam tengah malam tu kau tengok kiri kanan kau kubur lah. Nak Rumah masuk dia rumah dalam sana. Faham? Yang tu aku pelik. Yang tu, tapi tak adalah seram. Aku rasa macam orang panggil eerie Seram tu. Dia rasa macam Dia bukan kiri- menakutkan, dia seram. dia kiri kanan kau gelap je. Tapi tak tahulah, aku rasa macam best. Aku rasa macam best. Pelik kan seram. Aku rasa aku kawan dengan orang yang psycho sebenarnya. Tapi yang kita pergi mana? JB ke? Kita pergi Johor. Kita pergi Johor kan. Yang tu meremang siap bulu rumah aku. Yes. Cuba kau cerita. Okey. Masa tu kita orang sebenarnya dalam perjalanan nak pergi shoot. Okey. Shoot tu esok hari, keesokan harinya lah. Tapi kita orang pilih untuk gerak hari ni kan. Contoh macam esok shoot, hari ni gerak. Sebab kita orang nak pergi masuk check in hotel lagi. Kita orang nak set up tempat lagi, nak tengok angle kamera lagi. So kita orang pergi awal. Jadi perjalanan daripada KL nak ke JB ni dia jauh. And then kita orang pun macam Kita tak pun adalah gerak lambat kat tu. kita orang tak adalah rushing time tu. Macam okay, tak apa, esok nak shoot, kita Chill lah. chill lah, set up barang, apa barang nak dibawa apa semua. So kita orang pun have fun macam biasa. Kita orang sembang-sembang, dah angkat Time tu barang. kita 2 orang kan dalam kereta. Kita 2 orang dalam kereta. Ada lagi member kereta lain. kita orang tapi kereta lain. So dia orang dah gerak dulu, kita gerak kemudian kan. Kita gerak masa tu lepas asar ke macam mana? Petang kan. Petang lah. Dah nak petang. maghrib ni. So kita orang gerak ni memang macam biasa, tak ada apa. Pergi isi minyak, pergi pam tayar, pumpang. And then lepas tu